Selepas apa yang kamu usahakan dalam kehidupan kamu, selepas apa juga pernah lelah jerit-berit dalam kehidupan kamu, last sekali rezeki itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang akan memberikan pada kita rezeki. Berapa banyak contoh dalam kehidupan kita, tuan-tuan, kita melakukan pekerjaan yang sama, kita berada dalam bidang yang sama, kita berada dalam suasana yang sama, namun rezeki kita berbeza. Bila sebut rezeki, tuan-tuan, janganlah dilihat dari segi nilai angka itu semata-mata. Angkanya mungkin sama, posisi kita dengan posisi kawan kita. Saya tak pasti sistem gaji tuan-tuan di sektor swasta ni. Kalau menjawab awak, contoh gigi 41, sama-sama gigi 41, tangga gaji sama, maka angka gaji dah sama. Kalau kata 2,000 lah. Tapi rezeki bukan sekadar angka itu, rezeki lebih daripada angka. Ada orang rezekinya angkanya sama, tetapi simpanannya berbeza. Satu orang barangkali kerana tak ada tanggungan, maka dia boleh simpan lebih sikit. Sebab apa? Isteri dia pun bekerja. Ada orang tak gajinya sama, tapi ada isteri yang tak bekerja, ada ibu yang duduk sekali. Kalau kita lihat, barangkali dia tak boleh nak simpan, tetapi rezeki yang Allah Ta'ala berikan pada dia, rezeki yang tidak disangka, cukup nilai itu untuk dia mengendalikan kehidupan bulanan dengan anak-anaknya, semua mencukupi rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Ada orang yang gajinya besar, tetapi hutang bulannya sedikit. Akan Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan rezekinya. Barangkali dia tidak bersyukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi, maka menyebabkan kehidupan yang menjadi sulit. Maka kata Allah dalam ayat ini, Allah lah yang menanggung rezekinya, dan Allah Ta'ala mengetahui tempat kediamannya. Allah Ta'ala yang menentukan segala-galanya pada kita. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari-hari tuan-tuan, minta Allah Ta'ala memberikan pada kita rezeki yang elok dan rezeki yang baik. Sebab itulah satu doa yang Nabi ajar tuan-tuan. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, kata ulama ini antara doa yang Nabi tak tinggal, antara doa yang Nabi tak tinggal pada waktu pagi. Ada beberapa doa yang Nabi tak tinggal, tuan-tuan. Antaranya doa yang Nabi tak tinggal dalam salat, selepas salat, ya muqallibal qulub sabbit qulubana qalbi ala din. Itu antara doa yang Nabi tak tinggal. Mungkin kita boleh amal. Ataupun dalam riwayat yang lain, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala din wa ala ta'ah. Minta wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetaplah hati kami akan jalan agama.
Dan apakah doa yang Nabi tak tinggal juga ialah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bila kita dengar doa ini dan kita meneliti maksudnya, saya ingat ini satu doa yang baik untuk kita mulakan waktu tadi. Kalau tuan-tuan tak boleh hafal dalam bahasa Arab pun, kita boleh ingat maksud dia dalam bahasa lain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Kita mula waktu pagi dengan kita minta pada Allah, ya Allah, berilah pada aku ilmu yang bermanfaat. Saya yakin tuan-tuan yang pangkat abang pada saya mungkin dah kerja 10, 15, 20 tahun. Ilmu berkaitan kerja kita ini sebenarnya berkembang berbagai ilmu 20 tahun sudah. Saya sebagai guru di sekolah, tuan-tuan, setiap tahun kita diminta pergi kursus. Lama pengembangan ilmu dalam kita nak mendidik anak-anak kita. Maksudnya ilmu semakin berkembang. Kalau kita memasak tentang ilmu memasak itu berkembang. Ada ketua-ketua baru yang kita dapat. Maka setiap pagi kita minta pada Allah, ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat hari ini. Hari ini kalau kata nak menjadi ilmu baru, biarlah ilmu yang bermanfaat untuk aku, untuk kawan-kawan, untuk keluarga aku. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Moga-moga hari ini aku pergi kerja, bukan aku pergi kerja dalam keadaan aku culas kerja. Moga-moga hari ini aku pergi kerja, bukan aku pergi kerja untuk tipu orang lain dan sebagainya. Sebab apa? Kita nak minta rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Walaupun sikit, walaupun banyak, moga-moga rezeki yang kita dapat itu rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan juga kita minta amalan kita pada hari ini amalan yang diterima. Kita nanti pagi tuan-tuan, kita nak pergi kerja, kita duduk dalam kereta, kita baca doa untuk 24 jam kadang-kadang. Moga-moga daripada aku cekik mata sampai nak pejam mata sakit. Wa amalan mutaqabbalan, moga-moga apa yang aku buat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila semua ibadah tuan-tuan, jangan tengok sembahyang saja. Tuan-tuan yang kedua tuan-tuan satu ibadah. Satu ibadah tuan-tuan ada rezeki yang halal. Rezeki yang halal dekat rumah tuan-tuan. Nabi sebut dalam satu hadis tuan-tuan, antara kelebihan orang yang bertakwa ini ialah bila mereka buat rezeki yang halal sesuai pada mulut yang ada di rumah. Dan ganjaran yang kata Nabi lebih besar daripada membina masjid. Lebih besar daripada membina masjid. Sebab kita buat rezeki yang halal untuk kita beri kepada anak isteri kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawalli Syahab, seorang ulama besar bumi Mesir, dia pernah tulis, dia tulis satu artikel, dia tulis pasal darjat rezeki. Darjat rezeki. Darjat rezeki ini bukan pasal gaji di sana, bukan gigi dalam auda dan suami gigi dalam sana. Darjat rezeki ini kata Syekh Mutawalli Syahab ada 4 peringkat. Ada 4 peringkat. Yang pertama dia kata al-mal huwa adna darajat rizq. Dia kata darjat rezeki hak pertama al-mal, harta. Kita ada baitul mal, rumah harta macam. Al-mal, harta. Huwa adna darajat rizq. Kata Syekh Mutawalli, yang inilah serendah-rendah darjat. Harta merupakan serendah-rendah darjat. Hidup tidak sepenuhnya tentang harta. Tapi kalau tak ada harta, jadi susah nak hidup. Harta merupakan serendah-rendah darjat. Yang bila mana kita ada harta, kita kena jaga harta. Saya ambil contoh tuan-tuan, kereta kita masuk jalan, masuk tempat kerja, tiba-tiba dia main lintas main. Tekan remote tak lagi letak, tekan remote tak lagi. Dan dengan jawab kita tu kita tahu, bila kita tekan remote pun memang dia punya
signal tu tak boleh sampai kat kereta kita. Akhirnya kita terpaksa turun main ke tempat kereta, cek remote, kau punya kunci lah. Tapi yang kata betul tu tuan, kita kena pergi dekat dia. Kita kena pergi dekat dia. Duduk dekat rumah tu tuan, nak tidur malam. Tiba-tiba kita tanya isteri kita, buat kata lah. Kita tanya isteri kita, pertama satu aku kunci lagi. Bini kita balas balik, sampai atas bawah. Di sebelah sana tuan. Dia tak boleh main sampai atas bawah. Serta dia kena curi main pegang rumah. Harta kena jaga. Ilmu tu tuan, tak pernah ada lagi orang yakin macam mana aku dengan ilmu sifir 90 ni kunci lagi tak? Tak tuan. Tak. Harta dia kena jaga. Kedua kata Syekh Mutawalli, al-afiyah hiya a'la darajatul. Kata Syekh Mutawalli, darjah rezeki yang kedua ni al-afiyah, sihat. Sihat ni hiya a'la darajatul. Yang inilah darjah rezeki hak ini. Sihat. Darjah rezeki hak ini, sihat tubuh badan. Tahu-tahu kalau ada tuan di hadapan saya yang kerja memang kena guna fizikal. Ada orang kerja berada laptop, ada orang kerja memang kena guna yang kerja. Tapi kalau tak sihat tak boleh buat kerja. Tak boleh buat kerja. Main tak sihat itu kan bercakap pandai pun tak guna. Cakap pandai pun tak guna. Dia banyak pun tak guna. Dia banyak pun tak guna. Pagi-pagi tuan, dia kena makan roti paksa ditawar tuan, cicak dengan kopi cak gandanya. Tak ada lebih pada tu. Tak ada lebih pada tu. Hak betul sampah-sampah tuan. Pagi kita bengok tiga biji. Maksudnya dia sihat tu pada. Sebab tu sihat setinggi darjah. Mainkan sihat tubuh badan tuan, duit banyak, duit tak banyak. Kita bayar kita miskin, insya-Allah kita masih boleh pakai barang. Sebab tu kata Syekh Aminuddin Abdul Rahim, ahli majlis fatwa juga. Dia kata sedekah RM1 waktu hidup lebih baik daripada sedekah RM1 selepas mati. Terkesan anak kita kalau ada mati, sedekah RM1 mesti. Awak hidup RM1 boleh payah lagi. Sedangkan RM1 waktu hidup tu lebih bergila berbanding selepas kita mati. Sebab bila kita mati tu kita hilang pendidikan, ketamakan kita pada harta. Kemudian kata Syekh Mutawalli nombor 3, salat al-fajr huwa afdalul. Kata Syekh Mutawalli, selepas harta, selepas sihat, ada anak-anak soleh. Ada anak-anak soleh huwa afdalul. Hak ni lah se-afdal. Hak ni se-afdal rezeki. Ada anak soleh. Dia anak soleh itu tuan dua saja. Sama ada kita pundul bagi anak kita jadi soleh, dan yang kedua kita kena pundul kita jadi anak soleh. Pasal dia sentiasa berkaitan. Kadang-kadang kita tengok anak kita bertegang apa semua, Allah Ta'ala uji kan? Dia bukan jahat. Dia istilah kita laku dalam bidang pendidikan itu kan, istilah kampung dalam bidang pendidikan, tak apa pula aku nak curi. Duduk kat sekolah dengan orang yang berbuat ni, hanya kulit jantan ni, kat orang tinggi belakang. Tapi kita duduk sama-sama nasihat sama kita, tak apa dia nak curi. Masa kita ada pengalaman yang berlepas, kita tengok budak tuan-tuan cukup jemuan. Yang ini bukan pendek punya bahasa ni, cukup jemuan. Tuan, jumpa pasal malam, Assalamualaikum Ustaz. Dia dah peram tuan, salam cium tangan, kulit juga biru ni. Agak sekolah tuan, habis sama, tiket tak hendak nak mesti hari ni. Tak apa nak sedih, dan sedih tuan, Allah Akbar. Soleh semua dah yang tidak kita salah. Kita kena usaha bagi anak kita jadi soleh-solehah, dan kita pun kena usaha
kita jadi soleh dan soleh. Walaupun mak dan ayah kita telah meninggal. Tuan, ada harta yang banyak, mulut tak sampai cakap. Allah Ta'ala uji tuan, anak 5 orang, 4 universiti, mana seorang ni tuan, Allah Ta'ala uji dia tak berapa tak cerdik lagi. Tak tengok malam ni. Tak tengok malam. Kita bisa jumpa satu kes, seorang ayah cerita kat kita, dia kata, Ustaz, rumah saya, siang saya kerja, saya pun mangga pula. Malam saya nak tidur, saya pun mangga pula dalam pula. Pasal apa? Ni, anak perempuan ni, malam-malam ada orang main. Tuan, boleh seorang macam tu, tuan, bukan mak ayah dia jangan. Allah Ta'ala beri mak ayah dia. Boleh seorang macam tu, tuan, tak ada nak tidur kita. Tak ada nak tidur kita. Doa, minta Allah Ta'ala berikan pada kita anak yang soleh dan solehah, berdoa dengan diri kita. Maka seafdal rezeki kita adalah anak yang soleh. Kemudian kata Syekh Mudawwad nombor 4 dan dia rezeki ini wallahu rabbil alamin. Redha Tuhan sekalian alam. Maksudnya hidup kita ini boleh redha daripada Allah Ta'ala. Buat tabarruk. Hak inilah pelengkap kepada rezeki kita. Cerita pasal harta, cerita pasal al-afiyah sihat, cerita pasal boleh anak soleh, tuan menjadi satu peringkat boleh redha Allah Ta'ala tuan. Hak itulah melengkapkan rezeki kita. Hak ni kadang-kadang kita tak boleh faham. Pasal orang ni kita tengok hidup dia biasa-biasa. Kalau kita lagi tahun boleh hidup kita pergi jadi macam dia. Zaman mana hidup dengan rumah flat dan sebagainya. Maksudnya orang duduk rumah banglo dia tak boleh faham. Rumah flat hidup macam mana dia tak boleh faham. Tapi kalau orang duduk rumah flat tu, al-malnya, al-afiyahnya, sadawul anaknya, mereka bukan sekalian anak duduk dengan dia tuan. Dia tak tanah tak gaji dunia. Susah bayar dunia tuan. Pada dia itu hanyalah sebagai satu uang untuk dia mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, redha daripada Allah ini dengan cara macam mana? Antaranya ialah kita melakukan yang disuruh dan meninggalkan perkara yang dilarang. Yang berhati tersebut kita akan berubah Jumaat bermula dengan takwa, melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Itu salah satu cara kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku nak cakap tadi tuan, saya buat jalan kat sini. Ada orang share satu poster, siapa buat kata, tapi saya tertarik dengan kata-kata yang ada dalam poster. Dia kata apa beza gaji dengan dia kata dalam poster gaji ada sedikit, cikgu tentang pelabuhan gelang dia ada sedikit. Yang kata rezeki tuan tak ada sedikit. Kita balik rumah tuan, tengok ada satu pawai tuan, tom yam ayam. Bukan pun kat pakar kita, buka WhatsApp, kita text line. Sajalah aku pergi rumah tadi, tahu tak ada rumah, aku masak tom yam lebih sikit, aku kan pun kat pakar. Aku tuan tak ada jalan sedikit. Anak kita bagi orang rumah, dia amalkan kita, ayah, alhamdulillah, UPKK tadi, semua saya boleh jawab itu. Dan kita tahu anak kita kena mengerti sikit, boleh sikit. Alhamdulillah, aku rezeki kata tak sikit. Gaji, company dengan banking, syarikat dengan banking. Rezeki tuan, dia main daripada Allah. Ada dalam bentuk banking, ada dalam bentuk angin lalu, ada dalam bentuk awan yang terbuka bumi, suka dengan gaji selalunya wang kertas. Hari ini tentang harus pakai kiwala tak, wang kertas.
rezeki lebih daripada wang pakai, lebih daripada wang pakai. Gaji dijemput dengan kerja, tak ada kerja, tak ada gaji. Adalah orang lawak rezeki musim pilihan raya itu. Dia katanya angkat dia apa? Dia kata kami bagi gerakan tak ada tak makan. Jika saya mahu politik tuan, orang tersebut dah ada kata kami bagi gerakan tak ada. Gaji kurang saja. Baru sedikit. Rezeki dengan takwa. Dengan takwa. Dia boleh main dengan kerja, dia boleh main dengan doa, dia boleh main dengan amal-amal soleh kita yang lalu. Yang lalu. Tuan-tuan, kalau kita tengok, kita kalau kita ingat balik orang tua kita, arwah mak kita, apa semua ni, cerita 20 tahun sudah, yang masih lagi penuhi hutang royong, tuan-tuan, menjadi satu budaya orang tua. Bila dia dengar kawan kampung yang penuhi, dia pergi hantar beras, dia pergi hantar gula, dia buat bunga telur, satu anggur, dia pergi bagi, tuan-tuan. Kena keluar modal sendiri. Lama lepas tu, tiba-tiba dia penuhi, menunggu bunga telur naik. Menunggu bunga telur naik, orang balas balik, orang ingat balik, jasa balik dah. Atas usaha yang lain. Gaji, tuan-tuan, kita boleh dapat apa? Kalau tanda gaji kita sekian, kalau kita USP ke apa-apa, itulah nilai kita dapat bulan-bulan. Rezeki, tuan-tuan, kita tak boleh apa. Kita tak boleh apa. Yang kata rezeki ini kita tak boleh apa. Kita boleh kerja, hujan apa? Satu trailer, rek menuju, nakul sebilah, tuan-tuan, 5 tahun biji motor ini sidai orang trailer. Kita orang terakhir yang tak masuk ke dalam. Saya tuan-tuan, kalau kita jadi macam tu, kan ini syukur. Kita ampun semua-semua dengan Allah. Ya Allah, syukur ya Allah, tanah panjangkan usia aku. Moga-moga aku bersyukur kepada tuan-tuan yang dalam kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga ayat-ayat yang ada di hadapan saya, jangan jemu, tuan-tuan, mencari rezeki yang halal. Bawa balik untuk anak dan isteri di rumah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala balas balik atas benak Allah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan pada keluarga kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang kita tak sangka, sama ada kita tak sangka dekat dunia ataupun kita tak sangka di akhirat. Kita rasa kita ada orang-orang besar saja. Orang-orang besar saja. Orang-orang yang mereka akhirat, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala kita berkata, Allah Ta'ala mempercepatkan kisah kita. Apa-apa yang nama kita telah berada dalam Allah. Jadi saya ingat sekadar itu yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dan silap pada diri saya sendiri. Tuan-tuan, hasil semakkan saya, kita ada lebih kurang 53 hari lagi nak jumpa bulan Ramadan. Bukan lama. Jadi perbanyakkanlah lakukan amal saleh dan boleh-bolehlah praktis puasa sunat. Praktis puasa sunat. Tidak nanti dia masuk Ramadan dia jadi orang di Piala Asia atau tuan-tuan berlatih dulu, maka kita nak jumpa Piala Ramadan ni berlatih dulu puasa. Tambah dulu subuh lambat. Subuh lambat apa makna? Boleh sok lambat ni. Boleh sok lambat dah, sok pukul 6 tuan-tuan tak apa. Sok pukul 6 tak apa. Kita baru ni isteri dengan anak besar, baru ni 5:45. Subuh pukul berapa? 6 tidur kan? Panas nasi goreng. Dah. Ambil lah. Isteri yang ambil. Tak ada seminggu, 2 minggu sekali. Tak ada 2 minggu, sebulan sekali. Tak ada sebulan sekali. Besar-besar, Ramadan. Sampai sebulan sekali. Itu Ramadan. Baik Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i